Okay, Assalamualaikum semua. InsyaAllah we will continue our lesson on arithmetic progression. So, dalam topik 5.2 arithmetic progression, kamu akan belajar tentang arithmetic progression lah. Okay, first kali kita akan tengok dulu content dalam arithmetic progression. So, untuk arithmetic progression, yang pertama sekali kamu akan belajar tentang terms and then sum of terms. And the last one is the application of arithmetic progression. Terms, kalau kamu refresh balik dalam sequence and series, terms is actually sebutan-sebutan dalam satu susunan nombor. Maknanya kalau awak ada susunan nombor awak 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Setiap nilai dalam susunan nombor tu kita sebut sebagai term. Katakan kamu nak cari first term. Dalam arithmetic progression dia ada banyak term. Untuk topik ni sebenarnya kamu ada banyak sangat nilai-nilai yang kamu kena identify setiap kali kamu dapat susunan nombor. Yang pertama sekali, setiap kali dapat sequence, kita mesti identify first term. Okay. And then, dalam arithmetic progression, kamu akan ada common difference, number of terms, and find the variable in sequence. Maksudnya, apa benda saya senaraikan ni adalah apa yang kamu kena tahu cara nak kiranya pada akhir pembelajaran. So, kalau saya bagi kamu satu susunan nombor, kamu mesti tahu macam mana nak kenal pasti apa nilai A. A tu first term lah. And then, macam mana cara nak kira common difference? D. Dia ada simbol-simbol dia. Number of term, N. And kalau misalnya kita diberi nilai-nilai dalam sebutan X, kita nak cari nilai X tu pun boleh juga untuk arithmetic progression. Ni semua nanti akan ada contoh lah. Alright. And then the sum of term pula, kamu dah diberi satu susunan nombor, kemudian kamu nak dapatkan hasil tambah. Ini actually sequence lah. Sum of term ni series. Okay. And then untuk arithmetic progression, kamu akan ada dua formula untuk dapatkan sum of term. Jadi, kenapa dia ada dua formula? Sebab kadang-kadang maklumat yang kita ada nilai A dan nilai D. Kadang-kadang maklumat yang kita ada nilai E dan nilai L. A tu apa, L tu apa? Okey, nanti kita akan tengok dalam contoh lah. Maknanya, setiap kali kita nak memilih apa-apa formula dalam tajuk arithmetic and geometric progression, first kali kita kena tengok dulu apa maklumat yang kita ada. Kita tak boleh main pilih je. Sebab kalau tadi sequence yang kita belajar sebelum ni, mungkin dia hasil darab ataupun hasil tambah untuk meningkat atau menurun nombor tu. Tapi kalau untuk arithmetic progression ni, dia memfokus kepada susunan nombor yang meningkat dengan kaedah penambahan. Contoh kat sini kita ada 2, 6, 10, 14, 18. 2 nak pergi ke 6 ni kamu tambah. 2 nak pergi ke 6 ni kamu tambah ke 4. 6 nak pergi ke 10, kita tambah lagi 4. Sekejap saya besarkan sikit yang kecil. Okay, alright. So, from 2 to 6. Okay, 2 ke 6, kita tambah 4. Mana? 6 ke 10, saya tambah lagi 4. 10 ke 14, saya tambah lagi 4. Kalau kamu tengok penambahan antara 2 ke 6, 6 ke 10 ni, pattern dia sama. Sama kat sini kita sebut sebagai common. Okay, common difference. So, common difference tu apa? Common difference tu adalah beza di antara nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Macam mana saya nak tahu nilai sekarang? Saya boleh senang ya, awak petik je mana nilai ni. Awak tengok nilai sebelumnya. So, nak dapatkan common difference, nilai yang sekarang, kita tolak nilai kat sebelah dia. Nilai kat kanan, tolak nilai yang kiri. Mesti ingat sampai bila-bila. Okay. So, apa yang kita nak tahu pada permulaan untuk arithmetic progression adalah, kamu mesti tahu cara nak kenal pasti first term dan juga common difference. Simbol untuk first term adalah huruf A. Simbol untuk common difference adalah huruf D. So, you must know how to identify dan mesti tahu cara nak label lah. Sebab dalam formula, dia akan bagi awak banyak sangat simbol. A, L, N, S, T. So, kamu mesti tahu setiap huruf-huruf ni mewakili nilai apa.
Alright, so the first term untuk sequence arithmetic progression ni adalah nilai yang pertama. So awak ambil saya highlight kan. This is the first value. So for each of the first value, this is the first term. So for this one, the first term is 2. This one is negative 2, 17, 65, and 1/3. That is the first term. Common difference pula, kamu ambil je mana-mana pasangan yang bersebelahan. Lepas tu kamu tolak kan. Contoh, yang ni saya nak ambil yang ini. 14 dengan 18, 7 dengan 12, 21 dengan 25. Okay, kenapa saya highlight kan? Sekejap. Ini kita tengok kenapa Okay. Contohlah, saya nak pilih pasangan yang belakang ni. Common difference dia 18 tolak 14. 4. Yang ni saya nak pilih yang tengah pula. Negative 12 minus negative 7. So I got 5 negative. Okay, this one 25 minus 21. 4. 41 minus 49. Negative 8. 13/3 minus 7/3. 2. Is it 2? I think 2 is 6/3, right? 13/3 minus 7/3. 2. Yes. So that is how you calculate the value of D and identifying the value of E. Okay, sometimes kita dah diberi sequence macam ni, kita nak complete kan. So, cara untuk complete kan adalah, first kali kita mesti dapatkan dulu nilai D. D ni kira macam benda paling penting sekali dalam arithmetic progression. So, dalam soalan ni, untuk dapatkan nilai D, kita dah ada satu pasang. Okay, yang bersebelahan macam ni, maknanya kamu dah boleh kira D. So, D is equals to, tolakkan. Dia mesti yang kanan tolak kiri. 2. So, maknanya kalau kat sini 16 ke 18 kita tambah 2. 12 ke yang seterusnya mesti tambah 2. So, 12 plus 2 is 14. So, itu cara untuk kamu kira. Okay, yang ni dapatkan D. Yang belakang ni ada nilai dia. Negative 3 minus Allah. Kenapa Cik Lisa nak kena tolak bagi calculator juga? D is equals to, tekanlah nanti korang tanya kenapa saya tak tunjuk. Negative 3 minus 0. Negative 3. Everything minus 0. Got themselves. And then 9 ke nilai seterusnya. You mesti ingat tau. Dia mesti tambah walaupun dia negatif. So kalau misalnya macam ni, dia 9 tolak 3 lah. 9 minus 3 is 6. 6 minus 3 is 3. 3 minus 3, test. 3 tolak 0. Dapat tak? 3 tolak 3 dapat tak 0? Dapat. So betul lah. 0 tolak 3. So negatif 3. I ulang balik. Dapatkan D. Tolakkan sebelah-sebelah. Lepas tu untuk awak jump daripada satu nilai ke nilai yang lain. Kalau misalnya yang ni positif 2 kan. Jadi maknanya kan tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau yang ni negatif 3. So tolak 3, tolak 3, tolak 3. Okay, next is kalau kita dah diberi sequence, kita nak kena pasti sama ada sequence kita tu arithmetic progression ke bukan. Yang ini memang sangat penting sebab dia ada banyak sangat digunakan dalam awak punya soalan application nanti. Okay, kalau misalnya awak diberi sequence, awak nak tahu sama ada dia adalah AP ataupun tidak. Syarat paling penting adalah awak mesti ingat, mesti dapatkan nilai D. Okay. Okay, maksudnya sekarang ni kalau kita nak tentukan, kalau yang soalan ni tadi kita nak tentukan dia arithmetic ke tidak, kita dapatkan nilai D je. Kita dah tahu dia arithmetic, jadi kita boleh dapatkan nilai D. So kalau ni kita tak tahu lagi dia ni arithmetic ke bukan. So untuk dapatkan, nak tentukan sama ada sesuatu sequence adalah arithmetic, apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena comparekan nilai D. Apa maksud compare nilai D? Maksudnya macam ni. Sekarang ni
kalau kita nak dapatkan nilai D, sebenarnya kita boleh cari kat mana-mana yang sebelah-sebelah kan. Contohlah saya nak dapatkan nilai D dekat sini. Dan nilai D di sini. Ini ada dua pasangan. So, yang depan ni saya akan label sebagai D1. So, kita mesti tolakkan nilai dengan nilai sebelumnya. 3.2 minus 3 equals to 0.2. And then yang belakang pula, kita label sebagai D2. Okay, apa yang kita nak buktikan kat sini adalah sekiranya nilai D1 dan D2 ni adalah sama. Kamu tengok ni sama kan? So, kita buat kesimpulan kat sini. D1 sama dengan D2 sama dengan 0.2. Therefore, this is arithmetic progression. Kalau sekiranya awak kira, ni awak dapat 0.2, ni dapat 0.1. Maknanya tak sama. Jadi, bila dia tak sama, dia bukan arithmetic progression. Contoh, kita tengok contoh kat bawah ni. Awak ada 1, 3. Contohlah saya nak ambil yang keduanya 3 dengan 6. Sebab tak ada redundant. Tapi dia bukan nombor yang sama lah. So D1 saya adalah D1 equals to 3 minus 1. 2. D2 equal 6 minus 3. 3. Okay. D1, D2. Kalau tadi D1, D2 dia nilainya sama. Yang ini. Yang ini dengan yang ini. Sama kan? That's why kita buat D1 equals to D2. Hence, this is an AP. Tapi apabila dia tak sama, awak kena buat kesimpulan juga. D1 is not equals to D2. Therefore, not arithmetic progression. So, that is how you buat kesimpulan sekiranya dia arithmetic ataupun bukan arithmetic progression. Okay, yang seterusnya adalah the nth term of arithmetic progression. Ini adalah formula asas untuk dapatkan sebutan dalam arithmetic progression. So, awak kena ingat sentiasa, tak semestinya kita boleh sentiasa susunkan. Contoh macam tadi ni progression kita kan. Kita ada sebutan pertama, sebutan kedua, ketiga, sebutan T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okay. Kalau misalnya sebutan tu masih di bawah 10, contoh T1, T2, T3 sampai T9. Okay, antara satu term ke term yang lain tu awak boleh tambahkan. Contoh yang ni awak tambah lagi 4, tambah lagi 4, tambah lagi 4. Okay, logik. Tapi tak semua soalan akan minta Tn, di mana n-nya tu di bawah 10. Kalau dia minta sampai T12 ke T45 ke, adalah tidak logik untuk awak tambahkan awak punya bilangan sampai 45 kali. Jadi macam mana cara kita nak overcome masalah ni? Kita akan gunakan persamaan arithmetic progression, di mana persamaan asasnya adalah Tn. N adalah bilangan keberapa yang kita nak cari. Equals to A. A adalah, A is the first term. N minus 1. N tu N tadi tu lah bilangan keberapa kita nak cari. D adalah kita punya common difference. Common difference tu beza antara nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. So, contoh kamu diberi. Okay. Contoh soalan jenis pertama adalah nilai A dan D awak dah diberi siap-siap. Find the 10th term of AP when A is equals to 8 and D is equals to 5. Saya tulis formula dulu Tn. Okay, soalan A. So, soalan ni nak cari Tn. A plus N minus 1 D. Okay. Here awak nak cari find the 10th term. 10 merujuk kepada T10. Term T. 10 10. So, nak cari T10. If A is 8 and D is 5. A is 8 and D is 5. Jadi, A kat sini 8. And ni A, ya Allah, apa salah? Okay, saya dah cantikkan sikit. A plus N is 10.
minus 1 D. D kita adalah 5 sebab dalam soalan dia cakap D sama dengan 5. Ambil kalkulator, terus tekan 8 plus 10 minus 1 D. D5 53. So maknanya T10 adalah 53. Okay, macam contoh soalan kedua, kamu nak cari 20th term. So term is T, 20th is 20. So ini yang kita nak cari. Tapi kita tak diberi nilai A dengan D secara exact. So kalau macam ni dia dah cakap A dengan D nya. Ini dia beri awak sequence. So sekiranya kamu diberi soalan bentuk macam ni, kamu kena cari dulu nilai A dan D. So nilai A tak payah carilah. Yang ni memang nilai A kamu. Saya tulislah 15, 12, 9, 6. Okay, this is your A. And D is equals to, ambil sepasang yang sebelah-sebelah. 6 minus 9 equals negative 3. And then nak cari T20. A 15 plus N 20 minus 1 D. And then masuk kalkulator. 15 plus 20 minus 1 D. Oh, negative 42. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana cara kita nak cari bilangan, nak cari number of term, bilangan term dalam satu sequence. Maksudnya macam ni. Sekarang ni ini sequence kamu. And then kamu dah diberi nilai terakhir. Nilai terakhir ni kita, contoh yang ni kita punya T1. Ni T2, sebutan kedua. Sebutan ketiga, sebutan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan seterusnya lah. Sampai kita jumpa sebutan terakhir. Tapi sebutan terakhir ni kita boleh panggil sebagai last term. And also TN. So soalan ni adalah dia nak tanya kita macam mana cara kita nak kira nilai N. Okay. So untuk kira nilai N, kaedahnya adalah pertama sekali kamu kena tulis dulu formula. Memandangkan soalan ni melibatkan term, jadi kena guna formula term lah. Tn equals A plus N minus 1 D. And then kamu kena senaraikan semua nilai yang ada dalam soalan. So ini nilai E kamu. Kamu kena dapatkan nilai apakah saja. Kamu kena ada nilai A. A is negative 20. D cara nak kira dia, kita kirakan sebelah-sebelah ni. Negative 17 minus negative 23. Lepas tu, and then kita ada Tn. This is our Tn. So Tn ada dah, A ada dah, D ada dah. Yang nak cari adalah N. Masukkan balik nilai-nilai ni ke dalam formula. Tn is 52. A negative 20 plus N tak ada, D is 3. Pasal awak selesaikan macam awak selesaikan algebra lah macam biasa. First kita bawa 20 dulu. 52 plus 20 equals N minus 1 times 3. Yang ni tak payah expand So, and then 72 equal, ni darab bawa ke sini bagi N minus 1. Saya terus tukar tempat. N minus 1 equals 72 divided by 3. 24. So, N is equal 24. 1 buat ke sana, tambah 1. 25. Selesai. Okey, untuk yang seterusnya ni adalah setiap kali kamu nak buat latihan ataupun example, kamu tengoklah. Ini adalah tujuan kita dalam example tersebut. We want to find the first term and common difference if two terms are given. Maksudnya macam ni.
Dalam soalan ni kita akan diberi dua term. Term 1, term 2. Dan matlamat kita adalah kita nak cari nilai A dan nilai D. So awak diberi dua term. Awak nak cari nilai A dan nilai D. So ni tadi saya lupa nak beritahu. Kalau yang macam ni pula dia kata nak cari find the number of term, nak cari N. N untuk number. Sekiranya kamu diberi progression. Okay. So berbalik pada soalan ni. Sekarang kita diberi dua nilai. Nilai ni mewakili T10. 10 term. So T10 and 18 term. T18. So kita ada T10 dan T18. Soalan dia adalah what is the first term and the common difference. The question wants you to find first term, which is your A, and common difference. Nak cari D. So soalan ada dua, nak cari A dengan nak cari D. Maklumat pun ada dua, dia ada T10 dengan T18. So tulis balik maklumat. T10 equals to 32. T18 equals to 48. Okay. Bila soalan yang melibatkan term-term, kan depan ni awak akan belajar sum of tau. Bila soalan tu melibatkan term, kena sentiasa ingat, kita akan sentiasa gunakan formula term. So it is the best practice if you always rewrite the formula. So tulis dulu formula. Tn equals A plus N minus 1 D. So apa yang kamu ada adalah kamu ada Tn, kamu ada N, kan T10 kan. Ini dia punya N lah. And then apa yang kamu nak cari, saya bagi warna kuning. Nak cari nilai A dan nak cari nilai D. Okay. So kedua-dua ni mesti ditulis mula dalam bentuk formula. Maksud dia macam ni. Sekarang kamu ada T10 A plus N minus 1D. A plus N dia 10 kan. 10 tolak 1. D memang tak ada. Sama dengan ni T10 kita tadi. Sorry, T10 A plus N minus 1D equals to 32. And then A plus, ni selesaikanlah. 10 tak tu 9. 9D sama dengan 32. Ini akan jadi persamaan 1. Kita kena guna persamaan serentak. And then kita buat pula untuk T18, ulang kaedah yang sama. T18 equal to A plus N18 tolak 1 D sama dengan 48. Lepas tu, selesaikan A plus 17D equals to 48. This is your second equation. Okay, sekarang kita akan selesaikan guna simultaneous equation. Saya akan guna cancellation method. Kita tulis balik persamaan 1 dan persamaan 2. A plus 9D equals to 32. A plus 17D equals to 48. This is first equation. This is second equation. Kita tolakkan. A dengan A boleh cancel. 9 minus 17 negative 8D equal, yang ni tolakkan. 32 minus 48 negative 16. So D is equals to negative 16 over negative 8. 2. Okay, dah dapat nilai D. Dapatkan pula nilai A. Substitute D into, kita ada persamaan 1 dan 2. Pilih je mana-mana 1. Saya pilih persamaan 1. So A plus 9D equals to 32. A plus 18 is 32. So A is 32 minus 18 equal to 14. So dah dapat nilai A dan nilai D. Alright. So soalan ni tak siap lagi sebenarnya. Dia kata lepas dia suruh cari A dengan D, dia suruh calculate the 100 term. So soalan 100 term ni sebenarnya soalan tambahan lah. Actually matlamat kita cuma kita nak dapatkan nilai A dengan D je. Tapi sebab dia nak T100, so T100 equals to A plus N minus 1 D.
Kalau misalnya soalan tu cuma minta nilai A dengan D, T100 ni tak payahlah. Tapi sebab soalan yang sekarang kita jawab ni, dia memang nak T100. Jadi kita kena buatlah soalan yang T100 ni. And then ini masuk terus calculator. 14 tambah 100N minus 1 D. Mesti sentiasa letak D kat belakang ni dalam kurungan kalau awak tekan calculator direct. So you got 212. Okay, last but not least adalah kita nak cari nilai variable dalam equation kita. Maksudnya, persamaan awak diberi dalam sebutan X. Matlamat kita adalah kita nak dapatkan nilai X tersebut. So, apabila